Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana masih diberi kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama di majlis perkongsian ilmu sempena Iyad Ramadan pada kali ini. Terima kasih kepada penganjur kerana memberi peluang kepada saya untuk membuat sedikit perkongsian ilmu. Tajuk yang diberi kepada saya ialah keistimewaan dan kelebihan buah kurma, yakni buah tamar. Bila sebut kurma, semua orang sudah arif, sudah kenal tentang khasiat buah kurma. Alhamdulillah, sekarang umat Islam di seluruh dunia sedang menjalani ibadah puasa. Dan kita semua ke arah menjalani Ramadan seperti sedia kala. Jika sebelum ini selama 2 tahun kita menjalani ibadah puasa yang mempunyai sedikit perbezaan buat kita semua berikutan penyebaran COVID-19 yang sedang melanda dunia, di mana pada masa itu kita hanya boleh solat sunat tarawih di rumah sahaja. Namun demikian, apa yang pasti, buah kurma tetap akan menjadi makanan wajib setiap kali tibanya Ramadan. Kerana ia bukan sahaja enak dimakan, tetapi mempunyai pelbagai khasiat. Buah kurma sudah sinonim dengan bulan Ramadan. Kurma dan Ramadan tidak dapat dipisahkan lagi, ibarat isi dan kuku. Bila bercakap tentang kurma, semua umat Islam sudah maklum dengan kelebihan buah kurma. Kurma kaya dengan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Malah ia mengandungi lebih banyak kalori dan karbohidrat. Ia juga mengandungi vitamin, mineral dan serat serta antioksidan yang dapat menjauhkan kita semua daripada pelbagai penyakit berbahaya. Daripada kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ada mengemukakan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, setiap kali Allah menurunkan penyakit, pasti dia akan menurunkan ubat dan penawarnya. Okey, maka pada kali ini kita akan membincangkan keistimewaan kurma, terutama kurma Madinah yang dinamakan kurma ajwa. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengkhabarkan mengenai kebaikan dan keistimewaan kurma ajwa. Ia juga digelar sebagai kurma Nabi. Daripada Umar bin Abdul Aziz berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang makan 7 biji kurma ajwa yang tumbuh di kawasan kota Madinah pada pagi hari, siangnya dia tidak akan terkena bahaya apapun hingga petang. Riwayat Ahmad. Maka amalkan memakan tamar, yakni kurma ajwa, dan jika boleh makan bersama dengan kurma Madinah. Sekiranya kita tidak boleh mendapatkan kedua-dua jenis tamar tersebut, makanlah apa-apa jenis tamar yang ada supaya menepati hadis Rasulullah SAW. Daripada Amir bin Sa'ad daripada ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang setiap pagi memakan 7 biji kurma ajwa, pada hari itu dia tidak akan terkena racun dan sihir. Riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan, khasiat kurma ajwa sebagaimana yang tersebut dalam hadis di atas merupakan satu kelebihan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemuliaannya sebagai kurma pertama yang ditanam sendiri oleh Rasulullah SAW. Daripada Aisyah
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud kurma ajwa berasal dari syurga dan di dalamnya terdapat ubat penangkal racun, menjaga kesihatan dan airnya menyembuhkan penyakit pandangan mata. Riwayat At-Tirmizi. Jadi bagi orang yang mementingkan kesihatan mereka agar sentiasa dapat dijaga dengan baik, buah kurma amatlah sesuai dijadikan sebagai salah satu makanan harian mereka, khususnya di waktu pagi sebelum memulakan sebarang tugas harian. Khasiat kurma juga adalah sesuai dan baik bagi pertumbuhan anak-anak. Penemuan kajian sains tentang khasiat buah kurma yang kaya dengan unsur zat besi dan kalsium telah membuktikan bahawa perubatan cara Islam yang terkandung dalam Al-Quran, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah jenis perubatan yang semata-mata sesuai dengan keadaan iklim masyarakat Arab sahaja atau sudah ketinggalan zaman, tetapi ia adalah perubatan yang diiktiraf oleh dunia antarabangsa. Malah ia lebih baik daripada ubat-ubatan moden yang menggunakan berbagai-bagai campuran dadah yang boleh mengakibatkan kesan sampingan yang lain kepada manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya saya akan menerangkan 5 manfaat kurma yang dibuktikan secara saintifik. Sebenarnya kelebihan kurma ini banyak, tetapi saya hanya fokuskan kepada 5 sahaja. Okey, yang pertama, kurma merupakan sumber serat untuk melancarkan pencernaan. Kurma merupakan sumber serat yang baik untuk tubuh kita, terutama bagi saluran pencernaan dan mencegah sebarang masalah sembelit. Kajian mendapati individu yang makan 7 biji kurma setiap hari akan membuang air besar secara teratur. Okey, itu merupakan kelebihan kurma yang pertama. Seterusnya, tuan-puan dan puan-puan sekalian, saya akan menerangkan kelebihan kurma yang kedua. Okey, kelebihan kurma yang kedua ialah kurma dapat mengawal gula dalam darah. Ini yang paling ditakuti oleh pengidap diabetes, ya. Okey, kurma mempunyai rasa manis dengan kandungan fruktosa yang baik untuk tubuh. Fruktosa merupakan jenis gula semula jadi pada buah. Kandungan gula itu serta serat yang tinggi dalam kurma sangat bermanfaat untuk mengawal gula dalam darah. Serat mencegah kadar gula dalam darah melonjak terlalu tinggi selepas makan. Jadi bagi pengidap diabetes, anda tidak perlu risau apabila makan buah kurma, kerana kurma tidak akan meningkatkan kandungan gula dalam darah anda semua. Okey, kelebihan kurma yang ketiga ialah kurma kaya dengan antioksidan. Kurma mengandungi antioksidan yang dapat mencegah pelbagai penyakit kronik. Fungsi antioksidan ialah melindungi sel-sel tubuh daripada radikal bebas. Antioksidan yang terkandung dalam kurma dikenali sebagai flavonoid, cukup baik untuk mengurangkan risiko diabetes, Alzheimer dan kanser. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kelebihan yang keempat ialah kurma meningkatkan kesihatan otak. Kajian menunjukkan kurma dapat mengurangkan inflamasi pada otak serta mengurangkan risiko penyakit seperti Alzheimer serta pembentukan plak pada otak. Kurma juga baik untuk meningkatkan daya ingatan. Oleh itu, kurma amat sesuai untuk diberikan kepada anak-anak kita. Maka amalkanlah kurma setiap hari untuk anak-anak kita semua, supaya pertumbuhan otaknya baik dan cergas. Okey, kelebihan kurma yang terakhir ialah kurma dapat menjaga kesihatan tulang.
Okey, kalau sebelum ini kita hanya tahu untuk kesihatan tulang ni yang baiknya ialah susu. Bukan saja susu baik untuk tulang, tetapi begitu juga dengan kurma. Okey, ini buah kurma mengandungi mineral iaitu fosfor, kalium, kalsium dan magnesium yang dapat mencegah penyakit tulang seperti osteoporosis. Kalau kita perhatikan, banyak di pasaran sekarang ada dijual susu kurma. Buah kurma disebut sebanyak 26 kali di dalam Al-Quran. Khasiatnya jelas diceritakan dalam surah Maryam ketika peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maryam yang tinggal sendirian selepas melahirkan Nabi Isa alaihissalam hanya bergantung kepada sumber makanan terdekat yang terdapat pada masa itu. Buah kurma yang digugurkan dari tempat dia berteduh menjadi ubat untuk merawat dirinya. Buah kurma sememangnya buah yang sangat terkenal, terutamanya ketika waktu bulan Ramadan. Ianya dapat membekalkan tenaga yang berpanjangan untuk jangka masa yang lama. Okey. Jadi sebab itulah sekarang boleh dikatakan setiap rumah lah ada menyediakan kurma, bukan saja pada bulan Ramadan tetapi pada hari-hari biasa pun kita mengamalkan makan buah kurma. Okey, itu saja sedikit perkongsian ilmu daripada saya. Semoga kita beroleh manfaat daripada perkongsian ilmu ini. Yang baik datangnya daripada Allah dan yang tidak baik adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian.